Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kepada para pelajar yang dihormati sekalian, mari kita sama-sama merapatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat meneruskan pembelajaran kita dalam CTU 552 pada minggu yang kedua. Minggu lepas alhamdulillah sudah pun ada satu video yang diberikan memberikan satu overview secara umumnya berkaitan dengan silibus CTU 552. Hari ini kita akan masuk kepada topik yang pertama. Dan topik pertama ini adalah bertajuk falsafah dan isu semasa dalam konteks rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Petang ini kita akan mix dari sudut pendekatan ni pembelajaran kita, walaupun hari ini kita ada mass lecture insya-Allah, dua fakulti iaitu fakulti Civil Engineering dan juga Education. Mudah-mudahan para pelajar dapat jom kita masuk kelas, sama-sama kita ikut, walaupun mungkin masih lagi dalam keadaan yang kita rasa mana nak cari dan sebagainya. InsyaAllah maklumat-maklumat sudah sampai dan hari ini kita memulakan program pembelajaran kita pada topik yang pertama insya-Allah. Okey, para pelajar yang dihormati sekalian, mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sejahtera pembuka bicara, selamat datang ke CTU 552 untuk semua. Itu sebagai mukadimah. Mudah-mudahan ceria-ceria petang ini kita santai-santai tetapi kita fokus kepada satu isu yang sangat besar, ya, sebenarnya tidak asing daripada kita, berkaitan dengan rukun negara dan juga berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yang memang sebenarnya kita di mana-mana IPT sebenarnya ia merupakan satu asas untuk kita menjadi pelajar-pelajar yang kompeten, pelajar-pelajar yang mempunyai pandangan minda untuk masa depan yang akan membangunkan negara kita insya-Allah. Jadi untuk itu Ustaz akan beri satu rakaman ya untuk kita sama-sama dengar, dan insya-Allah kita ada komentar di selepas itu untuk kita membicarakan insya-Allah, ya. So para pelajar boleh sama-sama tonton insya-Allah. Okay. Ustaz sharekan rakaman. Minta maaf teknikal masih lagi tak dapat, so rakaman itu tak dapat dibuat, tapi saya akan buat secara live lah terusnya para pelajar sekalian. Okey, boleh dengar ya insya-Allah. Jadi dalam kita punya tajuk pertama ini adalah membicarakan berkaitan dengan falsafah, apa dia falsafah, kemudian bagaimanakah kita boleh membawa falsafah itu dalam konteks negara, kan, rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi seperti mana yang Ustaz sebut tadi, ini akan memberikan satu gambaran dan kerangka kepada kita untuk memahami falsafah tersebut dengan baik, kemudian bagaimanakah ia mampu untuk membina jati diri kita dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang pelajar, mahasiswa dan mahasiswi di IPT. Dalam konteks falsafah ini sebenarnya falsafah bermaksudnya satu disiplin ilmu yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Maknanya bila kita sebutkan falsafah, sama ada ia adalah satu ilmu berkaitan dengan bagaimanakah kita mampu untuk memaknakan sesuatu itu, memberi sesuatu itu dengan satu yang benar, kan? Satu benar. Jadi maksudnya falsafah itu membawa kita kepada satu matlamat untuk kita memahami sesuatu dengan baik, dengan benar. Itu adalah dikatakan falsafah, ya. Contoh kita lihat dalam konteks pendidikan manusia ataupun pendidikan insan, ya. Jadi manusia ini adalah manusia yang Allah Ta'ala ciptakan
dan di dalam diri manusia itu dia ada apa kita sebutkan sebagai cara fikir. Cara fikir itu juga akan membentuk cara kita bertindak, dan cara bertindak itu akan memberikan kesan kepada orang lain, kan. Jadi kalau kita kata 1+1, kalau dalam konteks pemikiran kita, kan, 1+1 matematiknya adalah 2, kan. Itu falsafahnya. Maksudnya kita lihat dalam konteks benar tak benar nombor itu 1+1 adalah 2, kan. Tetapi tak semuanya 1+1 itu 2. Itu mungkin dalam konteks kita memikirkan di luar daripada logika, ya. Baik, yang penting adalah dalam kehidupan kita memang banyak perkara-perkara yang berlaku tentang yang dikatakan tentang falsafah itu sendiri, kan. Dan falsafah itu dia adalah satu perkataan yang berasal daripada Yunani, iaitu Phileo dan Sophia, yang bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab disebut hikmah. Dalam Melayu, dan kata hikmah itu juga para pelajar sudah pun dimasukkan dalam kamus kamus Melayu kita dengan hikmah juga. So hikmah itu adalah wisdom, ia adalah kebijaksanaan, kan? Sesuatu yang kita sukakan kepada kecintaan kepada bijaksana. Maknanya kita cintakan kepada sesuatu yang mulia, kan, yang baik, itu dia. Dan filosofi bermaksud cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya love of wisdom and truth. Maknanya kita cinta kepada ilmu. Sebab cinta pada ilmu ini akan membawa kita kepada makna-makna dalam kehidupan kita, kan. Contoh dalam konteks ilmu matematik macam tadi. Maknanya falsafahnya adalah untuk menghasilkan orang yang tahu, dan sudah pasti dengan tahu itu kita tak akan ditipu. So macam kita lah dulu awal-awal belajar tentang wang, mak kita bagi duit, kan. Jadi falsafah dalam konteks itu adalah kita nak menjadikan manusia itu dia tahu, kan, agar manusia itu akan menjadi orang yang lebih baik. Dia boleh dirinya baik dan juga akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi hasilnya akan menghasilkan apa? Menghasilkan orang yang sukakan, dahagakan ilmu, cintakan ilmu dalam kehidupan kita. Itu baru konteks kalau kita bersembang berkaitan dengan matematik, kan. Jadi yang dikatakan cinta hikmah dan ilmu adalah mencintai sesuatu walaupun tidak memiliki, mencari ilmu walaupun tidak berjaya memilikinya. Macam kita daripada awal kita proses kita belajar daripada di rumah, daripada bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian 5 tahun kadang-kadang sudah pun masuk ke tadika, kemudian kita melanjutkan dengan sekolah rendah, sekolah menengah dan berterusan. Untuk apa sebenarnya? Untuk menghasilkan manusia-manusia yang cintakan ilmu, yang suka kepada ilmu, suka pergi perpustakaan, suka untuk dia mengira, suka dia untuk meneroka, kan. Meneroka apa? Meneroka alam yang luas ini dalam bidang-bidang yang pelbagai, kan. Tadi matematik, dalam bidang sains, lebih-lebih lagi dalam konteks kita sebagai seorang yang ada agama. Maknanya macam mana kita cintakan kepada agama ini, sudah pasti dia memerlukan apa? Ada prosesnya. Itu juga dikenali sebagai aktiviti intelektual, merupakan suatu perkara yang membantu seorang itu memahami ilmu dengan lebih mendalam sehingga benar-benar merasa keterangan. Jadi sebenarnya kalau kita ada ilmu ni, sebenarnya kita tenang. Sebab apa? Tenang, kita tidak ditipu. Macam tadilah pergi kita ada ilmu matematik, maknanya bila pergi ke kedai kita beli sekian barang, kan, kita rasa alhamdulillah mission incomplete, maknanya misi sudah pun berjaya. Maknanya kita dapat berjaya untuk membeli sesuatu tanpa ditipu dan sebagainya. Sebab apa? Kita tahu sebenarnya harga dia dan sebagainya. Di sana ada beberapa ahli-ahli falsafah yang sangat hebat sebenarnya, yang boleh kita lihat. Saya juga dulu semasa di peringkat sarjana muda belajar berkaitan dengan Aristotle, belajar berkaitan dengan Plato, dan sudah pastinya bila lihat dalam konteks ilmu Islam, kita ada beberapa ahli-ahli falsafah yang sangat hebat. Antaranya Al-Farabi, Al-Kindi. Semua ini kalau kita lihat, mereka ini membawa satu pemahaman yang sama ataupun satu asas yang sama, ilmu memahami hakikat. Apa dia falsafah? Falsafah adalah ilmu memahami hakikat ketuhanan, metafizik, struktur dunia. Ini kata Aristotle, tujuan hidup manusia dan hubungan dengan alam. Dan cara Aristotle ni sangat hebat sebab dia cara pembelajaran mereka dengan menyoal. Apakah? Maknanya kenapa, mengapa, kan, adakah, itu maknanya cara, sehinggalah dia dapat satu konklusi yang ada. Contoh dia lihat buah, kan, kenapa dia tak jatuh, dia mengkaji benda tu, kan, seperti mana Newton dan sebagainya. Kemudian Plato juga menyebut kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik. Falsafat ia pengetahuan tentang segala yang ada. Maknanya dia nak mengetahui sesuatu itu dengan betul, dengan benar, kan.
Kalau kita belajar tentang sains tu kan, api, kenapa api panas? Dia belajar memahami hakikat, dan api itu dia ada dia punya peranan dia ada yang positif dan ada yang negatif. Api yang kecil dia memberi manfaat. Kalau api sudah besar dan marak, dia memberi mudarat kepada kita. Jadi maknanya memahami tentang hakikat api itu juga maknanya kita faham tentang ilmu tersebut. Al-Farabi dalam konteks ini dia sebut falsafah adalah cintakan kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan suatu pokok pada ilmu. Maknanya ini adalah satu asas maknanya kita nak memahami sesuatu itu dia kena jelas kan. So jelas apa? Jelas tentang kita cintakan sesuatu yang baik kan. Kemudian Al-Kindi sebut suatu ilmu mengenai hakikat yang diidentifikasikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada. Maksudnya kalau kita lihat dalam konteks Al-Kindi, ilmu yang falsafah paling hasas pada kehidupan adalah dia bertanya, dunia ni diciptakan atau tidak? Itu falsafah. Maknanya dia sedang mencari hakikat. Adakah dunia ini diciptakan ataupun dia tercipta dengan natural kan? Contoh kita tengok handphone kita. Pastinya kita akan tanya kan, handphone ni adakah tercipta sendiri? Maknanya itu sudah satu soalan. Sudah pasti kita akan mencari hakikat di sebaliknya. Oh, rupanya handphone ni bukan tercipta sendiri, ada orang menciptakan. Kan? Lagi-lagi alam yang besar ini kan, alam yang besar ini sudah pasti kita akan tanya, takkan alam yang besar ini tiada penciptanya? Contoh Jadi mencari kebenaran di sebalik itu yang kita sebutkan tentang falsafah. Lagi-lagilah bila kita sebutkan falsafah itu dalam konteks mencari kebenaran itu dalam konteks hakikinya, menurut Al-Kindi itu sampai ke tahap maknanya maknanya alam yang besar ini pastinya ada penciptanya yang maha hebat dan sebagainya. Itulah Tuhan. Ini contoh bagaimanakah disampaikan ke taraf tersebut. So falsafah adalah hakikat kebenaran. Dia hakikat kebenaran, melihat sesuatu itu betul atau tidak kan. Ataupun macam siling, dia ada atas dan bawah kan. Maksudnya kebenaran tu di mana sebenarnya. Jadi maknanya itulah yang kita sebutkan tentang falsafah itu. Falsafah bukan satu ilmu baru, ia telah lama berada dengan kita tanpa kita sedari kan. Macam kita tengok baju contohnya baju lah, baju kurung kita kan, ataupun baju Melayu, orang kata baju cekak musang kan. So rupa-rupanya orang Melayu ini mempunyai kita kata falsafah yang tersendiri dalam kehidupan dia kan? Sebab itulah antara yang biasa kalau saya lah ingat dulu kerana anak-anak kan masa kita main tu, mak kita berpesan, okey, balik sebelum matahari terbenam. Itu falsafah kan. Maksudnya dia nak supaya kita bersedia supaya jangan sampai dah gelap baru balik. Sedangkan sebenarnya ia memberi kepada kita supaya kita bersiap. Falsafahnya adalah kita kena disiplinkan diri kita kan. Maknanya boleh main tak ada masalah, tapi bila balik nanti jangan sampai, maknanya kena awal lah balik kan. Maknanya sebelum maghrib tu lebih kurang 30 minit sebelum tu balik. Ini antara falsafah yang saya belajar bila tengok patutlah mak kata begitu kan. Sama juga kalau kita tengok pakaian ni falsafah dalam konteks apa? Dalam konteks rukun Islam. Maknanya kalau kita tengok baju Melayu kita, baju Melayu dia ada 5 butang. Rupanya itu adalah dalam konteks dia ada mirip kepada rukun Islam itu sendiri kan. Kenapa 3 kocik? Itu asas dalam konteks iman, Islam dan ihsan. Macam tu Yang bawah capal tu mungkin itu kena boleh fikirkan falsafah dia di situ Jadi kalau kita tengok sebelah kanan tu adalah ini baju Melayu, yang ni adalah yang biasa dengan menggunakan orang Johor orang Johor dia ada satu je dia. Rupanya asasnya ada falsafah di sebaliknya. Iaitu bermaksud adalah Tuhan yang Esa. Itu contoh Jadi bila kita lihat begini, rupanya kehidupan kita banyak di sebalik itu adalah tentang falsafah kita sebenarnya. Okey. Baik, saya akan teruskan berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan falsafah pendidikan kebangsaan ini kalau kita perhatikan sebenarnya ia membina negara kecil. Maksud negara kecil itu makna dalam diri kita ini, maknanya kita memahami dalam konteks kita belajar. Sebenarnya dalam falsafah pendidikan kita sebenarnya kalau kita tengok sedikit sejarah saya suka untuk melihat sedikit sejarah bagaimanakah falsafah pendidikan negara ini telah dimeterikan pada tahun berapa? Pada tahun 1988
Tetapi sebelum itu kita ada yang kita sebutkan dasar-dasar pendidikan pendidikan negara Sebelum merdeka kita pernah jumpa yang kita sebut sebagai Penyata Razak 1956. Satu tahun sebelum kita merdeka. Maknanya kita faham sebelum merdeka ini kalau kita lihat masyarakatnya adalah masyarakat yang majmuk ketika mana terdapat orang-orang Cina, India yang bersama-sama di tanah Melayu, maka sudah pun ada terbentuk masyarakat majmuk. Maka sebelum mereka itu Penyata Razak ini berfungsi untuk apa? Memberi satu dasar pelajaran untuk menyatukan dan memakai bahasa kebangsaan. Maksudnya nak menyatukan dalam konteks masyarakat majmuk ini kena satukan. Mesti ada satu dasar. Dasar apa? Dasar pendidikan. Kemudian dasar pendidikan tersebut kena ada satu lagi supaya semua pelajar akan mempunyai satu bahasa yang sama. Sebab itulah diletakkan dalam Penyata Razak ini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahasa kebangsaan itu mesti sebagai bahasa pengantar. Kemudian selepas merdeka, kan, sejurus pada lepas merdeka, kita merdeka 1957, pada 1960, kan, terdapat perubahan, maksudnya nak enhance, nak memastikan kita akan lihat dalam konteks pembelajaran tersebut ataupun dalam konteks dasar itu, kita jumpa yang dikatakan laporan Rahman Talib. Itu juga adalah selepas merdeka, maknanya kita mempunyai keperluan-keperluan tertentu dalam pendidikan. Kan? Sebab itu disebut sebagai satu sistem pendidikan yang boleh memenuhi keperluan negara dan mengelakkan perkembangan untuk apa? Untuk menggalakkan supaya perkembangan pendidikan itu dia akan sampai kepada perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Barulah sebenarnya pada 1988 kesuhan dasar yang sudah ada itu kita sampai kepada satu perkembangan yang kita sebutkan falsafah pendidikan negara. Maka falsafah pendidikan negara yang kita pakai ini adalah merupakan rentetan daripada beberapa dasar-dasar dan ataupun laporan-laporan yang lama untuk memastikan dasar pendidikan itu dia dapat seiring dengan perkembangan zaman dan akhirnya akan memastikan kemenjadian manusia itu. Sebab falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah melihat kepada kemenjadian manusia. Sebab itulah dalam falsafah ini ada beberapa keyword penting. Contoh pertama, disebut sebagai pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan. So dia adalah long life education. Dia adalah satu proses berterusan. Sebab tu saya sebutkan tadi, kita bermula daripada peringkat awal adalah sekolah kita di mana? Sekolah kita di rumah sebenarnya. Umur 1 tahun, 2, 3, 4, 5. Kemudian umur 5, 6 sudah masuk ke tadika. Tabika ke tadika. Dah ada dah. Kemudian kita sambung pula dalam sekolah rendah. Sampai darjah 6. Sambung pula sekolah menengah. Sampai ke tingkatan 5. Ada yang sambung pada tingkatan 6. Kemudian masuk kepada matrikulasi. Masuk pada diploma. Kemudian masuk kepada degree dan seterusnya selepas habis degree ada yang yang terus bekerja kan, ada yang menyambung pelajaran masuk ke peringkat master, PhD kan? Yang bekerja enhancekan dia punya skill dan juga kemahiran, masuk ke training, pergi ke latihan-latihan untuk apa? Untuk meningkatkan. Itulah sebenarnya yang kita sebutkan ia adalah satu usaha berterusan untuk apa? Ke arah perkembangan bagi melahirkan potensi manusia yang sifatnya apa? Sifatnya menyeluruh dan bersepadu. Kan? Macam mana kita lihat di sini disebutkan dalam falsafah ini mewujudkan insan yang seimbang, harmonis. Daripada mana yang kita katakan seimbang adalah 4 perkara, 4 elemen penting dalam perkembangan manusia. Kan? Kalau kita berbincang berkaitan dengan kemenjadian manusia, kan? Hasil sebagai seorang manusia yang hebat, maknanya kita akan sebut dengan 4 perkara ini ataupun elemen yang ada. Sehingga orang mengatakan ada fakulti kita ni, di badan kita ni ada 4 fakulti. Fakulti ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ia adalah sesuatu yang perlu kita lihat dalam konteks pengembangan dan kemenjadian manusia, melihat pada mana aspek tentang akal, intelektual, rohani, emosi dan juga jasmani yang sentiasa integrated sifatnya. Dia bersepadu. Kan? Maknanya kita nak melahirkan orang yang hebat, dapat CGPA 4 flat, Alhamdulillah kan? Tetapi dia seorang yang bagus, karakter dia suka menolong orang kan? Dia bila tengok orang susah dia pun susah, itu falsafah dia tengok orang susah dia pun susah hati, maknanya itu falsafah, maknanya dia rasa nak tolong kan? Nak membantu kan? Ringan tulang kan? Dia melihat kepada karakter kan?
Maknanya inteleknya bagus tadi, rohaninya masya-Allah, dia kalau kalau bercakap tu dia bercakap perkara-perkara yang baik. Itu lahir daripada hati kan. Daripada mata datang ke hati. Hati ini akan mengungkapkan perkara-perkara yang baik, kerana kalau jika hatinya sudah baik, maka ungkapannya pun bagus kan. So maknanya tidaklah leza ke, ataupun kita kata maknanya mengungkap bukan baik, berucapkan terima kasih kan, mengucapkan salam, jumpa kawan, assalamualaikum, selamat pagi kan, selamat petang. Maksudnya dia itu unsur-unsur rohani yang sudah pun terbina di dalamnya. Orang yang mempunyai sifat-sifat itu dan emosinya seimbang. Di zaman PKP ni para pelajar memang kan, kita kena rasional, dan juga kita kena lihat dalam konteks emosi yang stabil. Emosi stabil maksudnya apa? Kita dapat adopt dan adapt ya. Maksudnya kita PKP ni online kan, maknanya kita kena ODL kan. Maksudnya learning kita sebut dengan Maya kan. Jadi maknanya tak apa kan, open learning distance tak apa, maknanya kita adapt. Dulu kita face to face, sekarang ni oleh kerana dalam KP emosi kita pun kita selaraskan. Kita boleh adapt, rupanya boleh sebenarnya. Sekarang pun live kan, secara live yang menggunakan berbagai medium. Jadi maksudnya emosi itu terjaga. Jadi kita nak lahirkan sebenarnya dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah melahirkan orang yang sejahtera sifat dia. Sejahtera kan. Kerana apa? Kerana dia akan berikan kesan yang mendalam kepada pembangunan negara. Pembangunan negara akan datang. Maknanya walaupun dia habis tingkatan 5 umpamanya, sudah pun ada ilmu-ilmu yang diharapkan di dalamnya, maka dia akan menjadi warga negara yang baik kan. Boleh mingle dengan masyarakat, boleh membantu dalam konteks keluarga kan. Bila dalam masyarakat dia boleh berinteraksi dengan baik kan. Ada orang yang susah dia tolong. Itulah falsafah dalam konteks pendidikan kebangsaan, melahirkan orang-orang yang begini sifatnya, yang sentiasa hebat kan. Kita tak nak melahirkan orang-orang yang hebat kognitif dia, hebat dia punya akal dia, dapat CPA yang hebat, bagus, tapi rupanya dia seorang mempunyai akhlak yang tidak baik. Contohnya. Sebab itulah kita ada kuala putih, kuala jenayah kuala putih, jenayah kuala biru, macam-macam istilah-istilah yang digunakan menunjukkan bahawa di situ ada ketidakseimbangan yang berlaku di antara kognitif, di antara efektif, di antara jasmani itu kan. Jadi pendidikan kebangsaan melahirkan orang-orang yang seperti rupa kan, dan berkeupayaan untuk mencapai sedang diri kan, keharmonian, kemakmuran negara dan sebagainya. Maknanya peringkat yang paling awal pun dia boleh settlekan peringkat diri sendiri, kemudian keluarga yang bagus, melahirkan masyarakat yang hebat dan juga negara. Jadi itu antara yang kita boleh lihat dia tentang apa? Falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri ya. Dan falsafah pendidikan kebangsaan kalau kita garap lebih detail lagi, iaitu yang seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam konteks jasmani, emosi, rohani dan intelektual tadi tu, sebenarnya dia akan membina satu gagasan dalam konteks bermula dengan kepercayaan ni. Maksudnya akal itu akan membentuk kita untuk kita mempercayai sesuatu, memahami sesuatu, dan selepas kita faham itu dia akan berikan kesan kepada pengetahuan yang kita ada kan? Dan juga akan melahirkan pembinaan akhlak yang bagus kan? Dan juga akhirnya akan memberikan kesannya bukan saja kepada diri sendiri, juga kepada orang lain kepada masyarakat dan seterusnya. Okay, baik. So ini adalah yang kita sebutkan sebagai elemen-elemen falsafah pendidikan negara kan? Seperti mana kita sebut, pendidikan adalah suatu usaha yang berterusan terus. So maknanya para pelajar, kita jangan cukup kita kata alhamdulillah dah habis degree ni, lepas tu tak apalah. Ya betul, tapi kita nak pastikan sebenarnya untuk apa? Untuk kita berterusan kita jangan puas hati. Falsafah kita dalam pembelajaran ini jangan rasa puas hati. Kita rasa tak cukup ni. Kalau kita belajar sekarang ni pun kita ODL ni memang kita ada kekangan, tapi kita nak untuk apa? Untuk kita meneruskan. Kita masuk dalam perpustakaan secara maya, banyak akses yang ada kan, akses yang ada open, ada yang untuk UiTM saja, masya-Allah. Maknanya kita nak supaya kita berterusan belajar kan. Dan belajar itu bukan dalam konteks kita menghabiskan silibus sebenarnya kan, tetapi kita nak supaya kita belajar kehidupan, ada skill-skill yang lain yang perlu kita nak kan. Contohnya belajar urusan rumah tangga, itu
Tak ada dalam kita punya silibus kita kan. Sifat 552 pun tak ada di silibus tersebut. Kalau kita dalam engineering pun tak ada. Tapi kita kena tambah sebab apa? Itu juga adalah sesuatu yang penting dalam urusan kita pula nanti. Dalam bila kita nak berkeluarga. Cari. Jadi bukan saja ilmu-ilmu education saja, ilmu-ilmu berkaitan dengan engineering, yes, tambah lagi ilmu-ilmu lain kerana sifat pendidikan itu dia berterusan. Of course sebenarnya dia akan memperkembangkan potensi individu. Kita kan, kita nak dalam konteks pemikiran pun sebenarnya kognitif kita dia ada banyak aras-aras pemikiran kita, betul tak? Mula dengan tahu, kemudian berterusan dengan kita memahami, lepas kita faham, kita aplikasi kan, dan sebagainya. Maknanya itu potensi diri kita kan. Dalam konteks kognitif baru kita sebut tadi. Kalau dalam kemahiran yang lain, ya kita juga memerlukan untuk kita menyerlahkan potensi kita kan. Kadang-kadang kita ada bakat main bola, alhamdulillah, boleh dia boleh bermain dengan baik. Dia dua yang berbeza. Tetapi sudah pasti sesuatu itu boleh dilatih kan. Kan bakat itu dia kena dilatih kan. Saya pernah baca kalau kita lihat Usain Bolt dia berlatih, nak tengok potensi dia, boleh dia berlari bawah 10 tu 1 hari lebih kurang 8 jam dia berlatih. Bayangkan, berlatih kan. Untuk apa? Meningkatkan potensi dan mengembangkan potensi. Saya yakin para pelajar, untuk kita pun sudah pasti bila berada di universiti sesuatu yang terbuka untuk kita menyerlahkan, unleash your potential kan, menyerlahkan potensi kita kan, dalam kurikulum kita, of course dalam kita punya kursus education ataupun civil engineering, it's okay. Tapi seterusnya kita nak menyerlahkan potensi dalam karakter, dalam emosi kita, menguruskan emosi dengan baik kan. Kemudian sama juga perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Kita nak supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh kan. Bila panggil Allah, Allahu Akbar, kita pun solat ni, walaupun kita tahu kerja ni sedang siapkan assignment ni, tapi kita tahu okay, assignment alhamdulillah, tapi panggilan Allah Ta'ala itu lebih baik daripada panggilan yang lain kan. Solat kejap, tak lama pun solat kan, baru belajar kan, berapa minit je kita solat 4 rakaat je, tak lama pun kan. Jadi maksudnya itu yang kita katakan menyeluruh dalam separuh tadi. Maksudnya dia dapat menyeimbangkannya tuntutan akal dia, tuntutan Allah Ta'ala, tuntutan keluarga. Kadang-kadang para pelajar bila kita buat assignment, tak siap assignment tu, kita panggil dan Akmal, ibu ini mak tengah panggil ni. Kita pun alah, mak pula tengah panggil, patutnya kan jawab dengan apa, ya mak, saya tengah ada assignment ni, tengah ada ODL ni, contoh gitu kan. Jadi ini perkara-perkara yang kita sebut, maknanya kita boleh meraihkan, menyeimbangkan kita menyahut dengan panggilan yang baik. Kerana apa? Kerana mak kita kan insan yang seimbang, patuh pada Allah Ta'ala, berilmu, berketerampilan. Pelajar UiTM, kita nampak pelajar UiTM macam mana? Sahsiah dia baguslah, rambut dia terurus, pakaian dia kemas. Bukan saja kemas ni, saya tengok kadang setengah pelajar UiTM ni, dia punya seluar tu nampak dia punya shaping dia. Nampak shaping tu, Masya Allah, sangat hebat kan. Maknanya baguslah, berketerampilan. Orang tahu ini pelajar UiTM ni, walaupun dekat dengan Indonesia, dia tahu ni UiTM. Maknanya keterampilan itu dapat dilihat dalam zahirnya, nampak memang kebetulan pun pakai rencana UiTM kan, alhamdulillah kan. Berakhlak mulia, bertanggungjawab kan, berakhlak mulia maksudnya apa antaranya kan, sebagai seorang pelajar kan, kita diajar untuk kita sincere, jujur kepada ilmu. Apa dia bukti jujur pada ilmu? Tak plagiat, tidak copy cut and paste, macam tu kan. Tapi kita rasa kita nak buat, walaupun kita kerja tu 20 muka surat, tapi kita ada effort kita untuk apa? Untuk pastikan bahawa apa yang kita buat itu gaya bahasa kita merujuk kepada orang tertentu. Kalau kita merujuk, kita buat citation, itu kan berakhlak mulia. Simple thing yang kita boleh buat. Inilah falsafahnya, mengajar para pelajar untuk apa? Sincere, jujur, integrity. Semua itu kan. Sebab itulah ESI kan, IDAT, yang semua kita belajar, yang kita ada tu sebenarnya boleh kita aplikasikan. Itulah falsafah pendidikan kebangsaan yang kita nak kan, supaya akhirnya kita menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia kan, untuk diri sendiri dan juga manfaat dan menyumbangkan. Yang kita menyumbangkan, kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya kita menolong orang walaupun kecil contohnya ada orang, ada rakan kita perlukan duit kan, memang dia perlukan duit, kita mengeluarkan duit. Bayangkan kan, duit yang kita beri itu sebenarnya bagi orang yang saya itu sangat bernilai kan.
Dan sumbangan itu akan memberikan kesan kepada rakan kita ataupun teman-teman yang dalam keadaan yang susah. Insya-Allah kan. Dan sumbangan itu bukan kita melihat kepada kita sebagai orang Melayu saja, tak. Kita ada rakan-rakan kita. Ustaz share sedikit bagaimana alhamdulillah bila PKP yang berlaku ni pada 18 Mac 2020 itu tarikh keramat ni baru belajar. Itu adalah permulaan PKP kan. Yang menyebabkan kita punya ada norma-norma baru kan. Tapi dalam masa sama ramai orang yang terkesan dengan pandemik 19 ini. Alhamdulillah di Taman Ustaz tu kita membantu kita bantu. Maknanya ini falsafahnya, melahirkan manusia-manusia yang selepas dia bekerja itu dia rasa ada orang susah dia bantu kan. Semasa PKP ni kami di masjid dan surau mengumpulkan dana. Even saya Ustaz tinggal di Pejabat Dana di Kuala Jasmine tu, kita collect bagi pada pelajar-pelajar, bagi kepada rakan-rakan kita yang bukan saja orang Melayu, orang Cina dan orang Cina dan juga orang India. Mereka rasa masjid pun bagi pada kami sebab apa? Falsafah dalam pendidikan adalah kita memberi sumbangan kepada siapa saja sebab semua itu manusia. Maknanya kita memberikan kepada mereka. Alhamdulillah. So kita sebutkan tadi sebesar dalam konteks hikmah tadi berterusan, usaha berterusan, seimbang, melahirkan rakyat yang berilmu kan, akhirnya akan mencapai kepercayaan diri kan, dan menyumbang kepada orang lain kan. Untuk apa? Demi kemakmuran. Bayangkanlah kalau kita hidup dalam keadaan yang orang Cina, rakan-rakan kita daripada kaum Cina, kaum India, Kadazan dan sebagainya dengan orang Melayu, kita boleh duduk bersama untuk memberikan satu keharmonian dalam masyarakat. Masya Allah kan, sangat bagus, sangat memberikan kesan kepada pendidikan itu sendiri kan. So falsafah pendidikan kebangsaan itu sangat mirip kepada pendidikan Islam. Kenapa? Sebenarnya yang tadi kita bincang, dia ada hardware dan ada software. Ada hardware. Hardware ni maknanya kita, tingkah laku kita dan sebagainya, betul secara itu. Tapi sebenarnya dalam konteks ini kita nak melahirkan insan beradab, kemenjadian orang yang beradab. Kan? Lahirkan insan beradab yang berilmu dan beramal. Insan yang adil yang sentiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Insan yang good man. Maksudnya maknanya kita nak jadi orang yang baik kan? Sebenarnya kita ada pilihan para belajar. Nak jadi orang yang baik dan menjadi yang tidak baik, pilihan. Dan kedua-duanya memerlukan latihan. Adalah lebih baik bagi kita, alhamdulillah kita nak menjadi orang yang baik, insan yang beradab. Dan itulah yang kita nak dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan, lebih lagi dalam konteks falsafah pendidikan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bila kita, sebab tu patah bila kita orang yang meninggal tu meninggalkan nama. Nama tu maknanya nama yang baik. Dikenang, dia rupanya dulu masih hidup, masya-Allah, suka tolong orang. Sekarang dah tak ada. Masya-Allah, dia teringat. Jadi itulah insan yang kita nak lahirkan. Baik. Dalam masa sama sebenarnya bila kita tengok melihat dalam konteks kerangka falsafah pendidikan kebangsaan tadi kan, dia ada satu yang sangat penting juga dalam konteks tonggak untuk menjadikan masyarakat ataupun rakyat Malaysia ini yang baik ini, dia dipacu dengan rukun negara kan. So rukun negara ini bila kita lihat dalam konteks perkembangannya, dia ada link dengan falsafah pendidikan kebangsaan itu tadi, supaya kita nampak jelas dia punya hubung kait di antara keduanya dan bagaimanakah dua-dua ini adalah menjadi satu tonggak untuk melahirkan masyarakat yang kompeten, masyarakat yang penyayang, masyarakat yang harmoni. Rukun negara sebenarnya telah pun diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. 31 Ogos 1970. Kita merdeka pada 31 Ogos 1957. 50 kita sebut lebih kurang julat fasa itu lebih kurang 3 tahun selepas kita merdeka. 57, 58, 59. Bukannya julat itu lebih kurang 12 bulan 12 tahun, minta maaf Maksudnya 1957 kemudian rukun negara disiarkan pada 1970. Maknanya lebih kurang masa yang panjang lebih kurang 12 tahun lebih kurang 12 tahun atau 17 tahun kan. Cuma kita kena lihat kenapa gagasan rukun negara ini diisytiharkan kan pada tahun tersebut 3 tahun selepas kemerdekaan 12 tahun selepas kemerdekaan 1957
ini kita tengok ada satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku ya. Selepas kita merdeka, kita ada masyarakat majmuk kaum Cina, dan kita perasan ya dalam konteks kemerdekaan itu geografi dia orang Melayu ramai duduk di kampung, orang Cina duduk di bandar, orang India di estate di ladang-ladang. Kita faham dan bila falsafah pendidikan negara itu digagaskannya dalam konteks tersebut, maknanya kita akan lihat itu adalah satu keadaan untuk mengupayakan kemenjadian manusia supaya masyarakat dalam keadaan yang bagus. Tetapi berlaku pada 13 Mei 1969. Ini satu catatan sejarah yang kita kena lihat kenapa setahun lepas itu rukun negara ini dimeterikan. Untuk apa? Untuk menjadi satu tonggak, satu tiang dalam negara supaya dari sudut masyarakat rakyat Malaysia itu dapat kembali kepada asalnya untuk apa? Untuk meneruskan selepas kemerdekaan. Maknanya menjadi rakyat yang bersatu padu, rakyat yang hormat menghormati di antara kaum. Sebab tu rukun negara ada 5 rukun. Tonggak. Kita kata bila tonggak tu maknanya tak boleh tidak lah kan, mesti ada. Maknanya ini menjadi satu kayu ukur, satu tonggak untuk memastikan kesinambungan, keharmonian, kesepaduan masyarakat. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluruhan perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesedaan. InsyaAllah, saya rasa kalau kita tutup yang ni, para pelajar pun boleh jawab dengan baik. InsyaAllah, saya yakin. Tapi di sebalik itu, sebab tu kita lihat kenapa 13 Mei itu berlaku. Maknanya sudah pasti di situ terdapat satu perkara yang tak settle di antara etnik dalam Malaysia ini. Di antara kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, menjadi satu titik hitam dalam sejarah Malaysia, berlakunya pertelingkahan, permusuhan dan juga tragedi 13 Mei yang menyebabkan kita sebut perpaduan itu musnah. Maknanya masing-masing di antara kaum itu dia tidak saling mempercayai di antara satu sama lain. Ada benda yang tak settle. Dan alhamdulillah bila kita lihat perkara tersebut setahun selepas itu tak sampai setahun kalau kita kira daripada bulan Mei, maknanya daripada bulan Mei itu ke atas maknanya lebih kurang tak sampai setahun selepas itu gagasan ini diketengahkan untuk menjadi satu tonggak supaya setiap kaum itu terikat dengan apa? Terikat dengan rukun negara itu dalam konteks kehidupan. Mari kita lihat secara lebih detail bila kita lihat dalam prinsip-prinsip ini dan juga macam mana dia nak mencari satu objektif kepercayaan pada Tuhan adalah merupakan satu tonggak pertama yang menjadi rukun pertama. Kerana kita yakin sebenarnya setiap di antara warga negara yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan itu mempunyai falsafah dalam kehidupan mereka untuk menjadi baik. Dan setiap agama mengajar kepada kebaikan. Beradab dengan orang lain, saling menghormati, memberikan saling memberi dan juga menerima, give and take dalam kehidupan. Sebab apa? Agama mengajar kita untuk kerukunan di dalam masyarakat. Kedua, dan ini kalau kita para pelajar boleh rujuk dalam undang-undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan. Boleh rujuk dan ada PDF. Saya sangat menggalakkan para pelajar untuk buka Perlembagaan Malaysia, undang-undang Malaysia. Kita sebenarnya di dalam undang Malaysia, dalam persekutuan perlembagaan itu ada 14 bahagian dan ada 183 perkara. Dan salah satu perkara yang berkaitan dengan kepercayaan ini adalah dalam perkara 3-1 yang menyebut bahawa agama rasmi adalah agama Persekutuan Melayu adalah agama Islam. Tetapi semua agama dibenarkan untuk diamalkan. Maknanya nak sebutkan betapa pentingnya beragama ini, dia adalah merupakan foundation, satu asas yang kukuh untuk memastikan manusia itu akan hormat pada orang lain. Sebab agama mengajar kepada kebaikan. Tak ada agama yang mengajarkan kepada benda-benda yang tidak baik. Dalam soal makanan, minuman, interaksi dengan manusia dan sebagainya.
Kemudian rukun negara ini memberikan satu lonjakan untuk kita memahami supaya kita setia kepada raja dan negara kerana dia tonggak. Sebab tu dalam perlembagaan kita sebut sebagai sistem demokrasi berparlimen. So walaupun kita demokrasi tapi demokrasi kita berparlimen. Berbeza dengan British. Walaupun British memberikan ada kesan-kesan pengaruh, tapi kita punya perlembagaan adalah perlembagaan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Itu dia punya konsep. Saya ulang sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Maknanya meletakkan kesetiaan kita kepada yang dipenagung sebagai ketua negara. Kan? Dan di bawah itu adalah kita sebutkan sebagai pengoperasian Dewan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi maksudnya kita kena lihat kerana apa? Kerana dia ada backgroundnya, ada kita sebut latar belakangnya, bagaimanakah di Malaysia itu sebelum ni ada sultannya di negara-negara, di negeri kita maksudnya ada sultan kan. Kemudian datang British, dia ada yang negeri bersekutu, negeri tidak bersekutu, negeri selat. Dia ada asing-asing. Dan kesan itu dia akan menyebabkan ada sebahagian daripada negeri kita ada sultan. Maknanya bila yang ditaruh gitu menjadi ketua negara, maka di bawah itu ada sistem berajanya dalam konteks sultan-sultan dan sebagainya. Dan keluaran perlembagaan. Sebab tu kita kena tengok perlembagaan kita supaya kita tahu dan cinta di situ. Terdapat juga di dalamnya adalah undang-undang. Ya, undang-undang. Memang ada undang-undang untuk peraturan, dan undang-undang itu akan menyebabkan kita hidup dalam keadaan yang harmonis. Dia ada sistem dia. Kan? Kita ada bebas untuk bersuara, undang-undang bersuara, dan undang-undang untuk kita berkumpul, undang-undang untuk kita melakukan perniagaan, kan? Undang-undang untuk kita pergi satu negara mesti ada undang-undangnya, ada immigrationnya dan sebagainya, kan? Kena ada pasport, itu undang-undang. Maksudnya kita kena letakkan undang-undang itu juga merupakan salah satu perkara yang besar kerana ia akan berikan kesan kepada apa? Semua orang sama ada, semua warga negara Malaysia dia tertakluk kepada undang-undang. Kan? Contohnya kita kata undang-undang dalam konteks kehakiman. Dia kena melalui proses tersebut. Dan akhirnya adalah membina sebuah masyarakat yang progresif dalam konteks apa? Kesopanan dan kesusilaan. Jadi ini perkara yang sangat besar yang akan memberikan kesannya para pelajar kepada apa? Rukun negara ini akan mengikat kita, akan menjadikan semua orang, semua kaum, kan? Semua warga negara terikat kepada satu pemahaman yang sama dan menjadi satu tonggak kepada pemeliharaan keharmonian dalam konteks kita berinteraksi dengan masyarakat, dan akhirnya kesatuan dan keharmonian itu dapat dikekalkan. Itu antara yang kita boleh tengok para pelajar dalam konteks tersebut. Jadi untuk itu bila kita melihat ini, yang penting para pelajar adalah bagaimanakah sebenarnya kan kita dapat mengimplementasikan, kita tahulah rukun negara tersebut kan? Tapi sebagai seorang pelajar kan, bagaimanakah kita mampu untuk melaksanakan rukun negara tersebut dalam kehidupan. Sama juga bagaimanakah kita dapat mengimplementasikan, dapat untuk melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan tadi dalam kehidupan kita. Kan kalau kita letakkan begitu, dia akan menjadikan semuanya akan terarah kepada apa? Kepada satu perkara untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara good civilization, maknanya menjadi warga negara yang bagus, yang akan mempunyai jati diri yang hebat walaupun masing-masing mempunyai budaya masing-masing. Orang Melayu ada budaya masing-masing, budaya mereka. Orang Cina pun ada budaya dia. Tengok pakaian yang pun kita pun tahu kan beza-bezanya. Orang Melayu pakai begini, orang Cina pakai begini kan. Pakai cincang, orang India pakai sari, orang Melayu pakai baju Melayu kan. Tapi sekarang itu adalah warisan-warisan kan. Sedangkan itu akan berikan kita kata ke diversity kita, maknanya kepelbagaian yang unik. Malaysia ini diiktiraf oleh dunia sebagai satu negara yang unik kerana apa? Kita masih lagi dapat mengekalkan kesatuan. Kerana apa? Kita mempunyai beberapa dasar dan tonggak-tonggak dalam negara untuk mengikat pelajar, mengikat warga negara itu kepada satu perkara yang sama, insyaAllah. Ya. Okay. Akhir sekali, kita nak kaitkan pula dengan falsafah kesejahteraan. Ya. Dengan rukun RN ni rukun negara, FPK ni adalah ni akronim kita kata akronim ni FPK, falsafah pendidikan kebangsaan. RN ni adalah rukun negara. Ya. FS ni adalah falsafah sejahtera. Okay. Jadi akhir sekali kita nak landingkan dalam konteks
dengan ada rukun negara tadi, dengan falsafahnya nanti, kan, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan warga negara yang saya sebutkan tadi. Maknanya sejahtera. Sejahtera maksudnya apa? Dalam keadaan masing-masing percaya mempercayai di antara satu sama lain, masing-masing akan rasa rasa dihormati, kan? Masing-masing bebas untuk melaksanakan budaya masing-masing, kan? Makan dengan apa? Dengan jenis-jenis pelbagai, tak ada masalah. Kita menghormati urusan agama masing-masing, kan? Orang Islam, orang Melayu dengan agama Islamnya, kan? Majoritinya orang kaum India dengan agama Hindunya. Dia ada trust di situ adalah menghormati di antara satu sama lain. Dan sebab tu bila kita tengok falsafah sejahtera ini, kan, akhirnya kita akan melaksanakan apa? Kita dapat membantu ya dalam konteks melahirkan budi pekerti, kan, berbudi bicara, kan, berbudi bahasa, kan, keluhuran dalam konteks manusia yang boleh kesalingan, maksudnya apa? Boleh bersama berinteraksi dengan baik walaupun berbeza etnik, berbeza ras, bukan saja ras berbeza ya, cakap pun berbeza, kan, orang India, orang Cina dan sebagainya. Jadi itu antara yang saya boleh lihat di sini, betapa sebenarnya kesannya kepada ekonomi, kesannya kepada budaya, kesannya kepada masyarakat, kan, kesannya kepada kesatuan di dalam negara. Okay. Jadi untuk itu saya stopkan dulu sini. Kalau ada soalan-soalan saya tengok insyaAllah para pelajar sekalian. Mohon kemaafan tadi pada awalnya ada sedikit teknikal ya yang perlu diurus tadi. Mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat yang besar, sebab selepas ini para pelajar akan masuk kepada kumpulan-kumpulan kecil yang insyaAllah ada pensyarah-pensyarah yang sudah menunggu anda di bilik-bilik tertentu, ikut kumpulan masing-masing. Kalau ada masalah nanti boleh inform supaya kita uruskan di mana pensyarah-pensyarah tersebut . So far sekarang ni Ustaz tengok komen Assalamualaikum siap, okey, tak ada masalah. Okey, so ada para pelajar ada tak soalan-soalan tertentu yang boleh kita bertanya insya-Allah? Okey. So kalau tak ada, Ustaz nak recap kembali apa yang telah pun kita pelajari pada topik 1 pada hari ini. Pertama adalah berkaitan dengan falsafah pendidikan negara. Jadi falsafah pendidikan negara itu yang kita sebutkan untuk menjadikan manusia yang seimbang, kan, dalam 4 perkara, kan, ataupun konsep ini diringkaskan dengan konsep JERI, J-E-R-I, jasmani, E emosi, J adalah jasmani, E emosi, R rohani, dan R rohani, I adalah intelek, kan? Dan E adalah satu proses berterusan, kan? Long life education. Artinya kita sebenarnya untuk kita menjadi orang yang baik ini memang kita kena menambahkan ilmu kita dan dalam ilmu-ilmu yang perlu pakai, kan? Jadi maknanya kita kena perlu apa? Perlu sentiasa rasa, jangan ada rasa puas hati dalam diri kita. Teruskan belajar. Untuk apa? Akhirnya akan berikan kesan kepada apa? Kepada kemaslahatan masyarakat dan juga negara. So kesannya adalah kalau lah saya teringatnya apa yang diungkapkan oleh Al-Farabi dalam menggagaskan falsafah dia, disebut dengan Al-Madinah Al-Fadilah, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut bandar Madinah ni bandar yang baik. Dia sebut bandar yang baik ini dia akan hanyalah tercapai sekiranya dia mempunyai individu-individu yang baik. Jadi falsafah pendidikan negara ini sebenarnya dia melihat kepada kemenjadian individu manusia. Jadi penting di situ untuk kita faham sebenarnya kita sedang berterusan untuk apa? Untuk kita mendidik diri kita, untuk kita menjadi orang yang baik, kan? Sebab tu kita ada CTU 552, kemudian ada pula subjek-subjek yang lain. Untuk apa sebenarnya? Untuk memberikan daya pemikiran yang bagus, kan? Kemudian tindak dengan baik, kan? Emosi yang stabil, akhirnya dia akan menjadi orang yang bahagia, kan? Sampai kepada yang kita sebutkan tadi adalah sejahtera, kan?
So itu untuk recap pertama, falsafah pendidikan kebangsaan. Kemudian yang keduanya, bila kita kaitkan pula dengan rukun negara yang kita telah bincangkan, 5 perkara tersebut, yang setiap satunya mempunyai aspek-aspek yang terrangkup, insyaAllah nanti akan dibincangkan lebih detail dalam tutorial nanti. Tapi nak sebutnya, rukun negara itu akan memberikan kesan kepada semua warga negara menjadi warga negara yang baik, yang mempunyai asas yang kukuh. Asas yang kukuh pertama adalah asas dalam konteks kepercayaannya, kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya dalam dia ni software dia dalam ni, kepercayaan itu benda yang dalam kan, yang dalam. Jadi ia membentuk jati diri dalam konteks kepercayaan kan. Kemudian kepada kepimpinan, kemudian kepada perlembagaan, kepada peraturan, kita ada peraturan, kita ikut peraturan yang ada kan. Kalau kita tak suka, maksudnya kita boleh propose ataupun kita boleh cadangkan, oh ini rasa dah baik tapi nak baik lagi kan. Dan akhirnya yang akan mengikat di bawah tu adalah adabiyah ataupun adab akhlak yang baik. Jadi maknanya dengan rukun negara itu akan berikan kesannya yang mendalam kepada pembentukan warga negara yang bebas pemikirannya. Maksudnya dia boleh memberikan idea-idea untuk pembinaan negara, pembinaan masyarakat kan, tapi dia terikat dalam undang-undang yang ada kan. Terikat dengan apa kan, macam kita lah, kita boleh bercakap tapi kita ada undang-undang. Siapa yang mengikat undang tersebut? Hati kita mengikat, akhlak kita mengikat, supaya apa yang kita ungkapkan itu benda yang bagus. Tapi kalau kita lihat ada perkara-perkara tidak bagus yang memang kita nampak untuk perlu penambahbaikan, tidak masalah untuk kita memberikan pandangan mengikut channel dia yang tertentu. Ya, contohnya dalam kelas kan, kita bincang dengan pensyarah, boleh bincang dengan pensyarah akan berikan idea-idea dan sebagainya. Contoh begitu. Jadi untuk itu saya akan stop dulu insya-Allah, dan kita akan mula pada topik yang seterusnya pada minggu depan insya-Allah. Para pelajar sekalian, mudah-mudahan ada manfaat dalam konteks tersebut, sebab ni hanya untuk memberikan satu bayangan yang secara umum. Apapun kita kena tambahkan lagi untuk pembacaan kita insya-Allah. Nanti para pensyarah akan mencadangkan beberapa buku-buku. Kalau tidak pun pelajar boleh masuk dalam perpustakaan, banyaknya buku-buku. Baru ni kita ada perpustakaan, dia sebut banyak akses-akses yang kita boleh lihat dan sama ada dia di dalam negara, di luar negara. Tapi itulah bentuk-bentuk yang kita boleh tambah nilai dalam konteks pembelajaran nanti insya-Allah. Dan akhirnya mudah-mudahan ada manfaat di sini. Ketemu kembali pada masa hadapan pada minggu depan insya-Allah dengan topik yang lain, dan teruskan untuk kita mencari ilmu, menimba ilmu, dan mudah-mudahan Allah Taala akan melorongkan. Dan salah satu falsafah dalam satu falsafah Islam kita adalah bahawa sebenarnya para pelajar kita menuntut ilmu ini dia adalah sesuatu yang akan memberi jalan-jalan kita kepada syurga Allah Ta'ala ataupun kebaikan. Betul-betul banyak kebaikan yang kita akan dapat bila kita ada ilmu. Dengan ilmu kita akan ada wisdom, ada kebebasan untuk berfikir, menjadi orang yang prinsipal, menjadi orang yang berprinsip, tidak mudah untuk diberi sesuatu yang tidak baik. Kita filter. Bila orang berkata sesuatu yang tidak baik, kita pun fikir dahulu. Dan itulah ilmu yang akan memberi kesan-kesan kepada perkembangan kepribadian kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita bertemu kembali pada minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.